Bismillah, insyaAllah tuan-tuan kita mula dulu insyaAllah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Tuan-tuan, hari ini adalah siri Tanda Berkontok yang ke-169. Hari ini adalah hari Selasa. Hari ini adalah hari Selasa 28 hari bulan 11 tahun 2022. Ya tuan-tuan, ini pertama sekali adalah video rakaman dan hari ini hari Selasa. Sepatutnya siri yang video ini 169 Tanda Berkontok adalah siri semalam, hari Isnin. Namun tuan-tuan, saya minta maaf sangat-sangat sebab semalam saya tak dapat nak berkesempatan live dengan tuan-tuan kerana ada sedikit masalah teknikal di sudut saya. Jadi awalnya saya rancang nak injakkan topik 169 ni pergi ke Jumaat depan, tapi saya rasa tak seronok lah kalau injak ke Jumaat depan sebab dia akan mengganggu jadual, dia akan mengganggu takwim dan dia akan mengganggu beberapa perkara lagi. Justru itu saya push diri saya untuk buat siri Tanda Berkontok 169 pada hari ini. Jadi tuan-tuan, yang tuan-tuan tonton sekarang secara rakaman adalah siri Tanda Berkontok 169 yang sepatutnya berlaku semalam, tapi kita rilis video itu hari ini, hari Selasa, berapa bulan? 28 hari bulan 11 tahun 2022. Tuan-tuan, kita tak boleh nak ajar diri kita, ataupun saya tak boleh nak ajar diri saya supaya boleh cancel Tanda Berkontok. Sebab kalau tak, jadi biasa pula kita cancel Tanda Berkontok ni. Istiqamah, kita konsisten. Kalau ada masalah untuk kita buat on time, kita buat rakaman. Ada masalah untuk buat rakaman, kita push untuk ganti sebelum datang siri berikutnya, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Tanda Berkontok yang ke-169 hari ini kita masih bicara tentang tema syarat petunjuk. Jom kita recall apa yang telah kita study tentang tema syarat petunjuk sebelum ini. Pertama, berkeinginan untuk bersihkan diri dan juga punya perasaan takut. Dua ini adalah prasyarat petunjuk. Kedua, usah bersikap rasa diri lebih bersih daripada orang lain sebab perkara itu menghalang petunjuk. Yang ketiga, kita kelihatan bersih kerana aib kita ditutup. Yang keempat, usah membanding-banding ciri kemuliaan fizikal kerana itu menghalang petunjuk. Yang kelima, usah menganggap orang lain tak layak membimbing kerana itu menghalang petunjuk. Yang keenam, perangai tidak serius berbicara dan mengolok-olokkan perbicaraan adalah penyakit yang menghalang petunjuk. Yang ketujuh, usah rasa macam diri kita tak layak dimarahi kerana perkara itu menghalang petunjuk. Yang ke-8, usah rasa macam diri kita ni memang akan masuk syurga dah kerana merasakan diri dah boleh masuk syurga, penghalang petunjuk. Yang ke-9, usah tertawa, sebaliknya menangis ketika tenggelam jauh ke dalam kesesatan. Yang ke-10, apabila diberi hadiah, apabila diberi petunjuk, terima. Tolak hadiah, tolak petunjuk, menghalang petunjuk. Yang ke-11, kita perlu sedar bahawa majoriti manusia tidak akan beriman. Justru itu, jangan jadi seperti yang majoriti. Yang ke-12, usah mahu dilayan seperti VIP dalam urusan mendalami agama kerana perangai mahu dilayan selaku VIP ini menghalang petunjuk. Yang seterusnya, ke-13, fokuskan kita adalah beri fokus dan juga memberi fokus dan memberi pendengaran kita. Apabila kita fokus, apabila kita memberi pendengaran kita, maka itu memudahkan untuk petunjuk sampai kepada kita. Wallahu alam. Hari ini Tanda Berkontok yang ke-169, kita nak semak firman Allah daripada surah Al-Baqarah. Ini adalah surah-surah yang awal, ayat 38 dan ayat 39. Ayat 38 dan ayat 39 Al-Baqarah ini tuan-tuan adalah ayat penutup untuk kisah Adam dan Iblis. Selepas sahaja Adam turun ke bumi, Adam pun menyatakan kalimah taubatnya. Allah mengajar Adam dengan beberapa kalimah taubat. Kemudian Allah memberitahu kepada Adam
yang Allah rekodkan dalam Al-Quran yang kita baca pada hari ini tentang anak-anak Adam, iaitu kita. Apakah yang perlu berlaku kepada kita, anak Adam, agar kita tidak melakukan kesalahan seperti Adam dan kita tidak melakukan kesalahan seperti iblis, la'natullahu alaih. Maka tuan-tuan, ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita semak. Qulna, kami firmankan kepada Adam dan Hawa, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian seluruhnya daripada syurga ini. Kalian dalam ayat tu adalah Adam, Hawa dan juga seluruh keturunan Adam dan Hawa. Kerana waktu tu kita selaku keturunan Adam ada dalam tulang sulbi Adam. Jadi sewaktu Adam diturunkan daripada syurga ke dunia ini, kita telah pun berada dalam tulang sulbi Adam. Maka arahan Allah, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian seluruhnya. Kalian dekat situ, Adam, Hawa dan kita, seluruh anak Adam. Ihbitu minha jami'a, turunlah kalian seluruhnya daripada situ, daripada syurga ni. Fa innama ya'tiyannakum minni hudan. Bila kalian turun ke bumi, maka apabila petunjuk dari aku datang kepada kalian. Lihat, di bumi, ketika anak Adam berada di bumi, petunjuk aku dalam ayat ini adalah Allah. Petunjuk Allah akan sampai kepada kita. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Apabila datang petunjuk dari aku kepada kalian, anak Adam, manusia, faman tabi'a hudaya, sesiapa yang dia tak sombong, sebaliknya dia ikut. Ingat, bila Allah bagi petunjuk, Allah bagi hadiah, terima, ikut. Maka ayat ni kata, bila petunjuk Allah sampai kepada orang itu, faman tabi'a hudaya, sesiapa yang ikut petunjuk aku itu, fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Tengok istilah yang Allah guna untuk anak Adam yang mengikut petunjuk. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Nescaya tiada kebimbangan ke atas mereka, walahum yahzanun, mereka tidak lagi akan bersedih. Maka sekarang tuan-tuan, syarat petunjuk adalah salah satu yang kita bincang. Syarat petunjuk, kita mesti terima ketika menerima petunjuk. Ketika petunjuk diberikan kepada kita, kita mesti terima. Ayat ini, apabila petunjuk sampai kepada kita dan kita terima, apa efek kepada kita selaku orang yang terima petunjuk itu, lalu kita laksana, kita ikut ittiba petunjuk itu. Ayat ini bagi tahu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Istilah ini tuan-tuan adalah istilah yang diulang-ulang sebut dalam Al-Quran, dan ayat 38 Al-Baqarah ini adalah kali pertama ayat ini disebutkan. Ayat ini tuan-tuan akan dengar ia diulang-ulang sebut daripada awal Al-Baqarah sehinggalah penutup Al-Quran. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menerima petunjuk kemudian memeluk petunjuk itu, menerima petunjuk itu kemudian mengikut petunjuk itu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nescaya tiada lagi kebimbangan ke atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Dua perkara, tidak bimbang, tidak sedih. Soalan yang suka saya ingatkan tuan-tuan, manusia bimbang tentang apa? Manusia sedih tentang apa? Ayat ini kata la khaufun alaihim, tiada kebimbangan ke atas mereka. Manusia bimbang tentang apa? Manusia tuan-tuan, kita bimbang tentang masa depan. Kita bimbang tentang masa depan. Apa yang kita sedih? Kita sedih tentang masa lalu. Allah beritahu bahawa orang yang beriman menerima petunjuk, dia tak bimbang tentang masa depan, dia tak sedih tentang masa lalu. Manusia yang menerima petunjuk, dia tak perlu bimbang tentang masa depannya. Sebab apabila kita berada di jalan yang petunjuk, ending kita pasti baik. Apabila kita berada di jalan petunjuk, kita memeluk petunjuk tersebut, ending kita pasti lebih baik. Sebab itulah ayat ini menyebut fala khaufun alaihim, tiada kebimbangan ke atas orang-orang ini, masa depan pasti lebih baik.
Sama ada masa depan dunia kita ataupun masa depan akhirat kita. Dengan petunjuk Allah, masa depan pasti lebih baik. Sebab itu, la khaufun alaihim. Tiada kebimbangan ke atas mereka. Tuan-tuan, saya perlu tekankan dekat sini. Ayat tersebut menyebut tiada kebimbangan ke atas mereka. Allah bukan sebut mereka tak bimbang. Bukan begitu Allah sebut. Allah sebut tiada kebimbangan ke atas mereka. Tiada kebimbangan ke atas mereka dengan mereka tidak bimbang. Dua ayat itu membawa maksud dan juga membawa konotasi yang berbeza. Sebab tuan-tuan, hidup kita selaku manusia, memang terkadang kita bimbang tentang esok lusa. Kita bimbang duit kita sekarang tinggal RM5 sahaja. Kita bimbang nak survive macam mana seminggu lagi. Kita bimbang. Betul? Memang manusia bimbang tentang masa depan. Bimbang tentang masa depan tu adalah part of hidup kita selaku manusia. Namun ayat ni tak sebut bahawa orang beriman tak bimbang tentang masa depan. Sebaliknya Allah sebut orang beriman tiada kebimbangan ke atas dia. Bermaksud meskipun orang beriman itu bimbang tentang masa depan, realitinya you have nothing to worry about. Ini maksudnya tuan-tuan. Orang beriman, dia bimbang macam mana nak survive lagi seminggu sebelum dapat gaji dengan dalam keadaan dalam poket ada RM5 sahaja. Dia bimbang tentang masa depan. Namun, kalau orang ini adalah orang yang mengikut petunjuk, Allah bagi tahu, la khaufun alaihim. Nothing yang perlu engkau bimbangkan tentang masa depan kau. La khaufun alaihim. Tiada kebimbangan ke atas orang itu. Meskipun dia bimbang, namun apa-apa yang dia perlu bimbang itu sebenarnya telah Allah take care. Telah pun Allah uruskan. Di awal kelas hari ini, saya ingatkan tuan-tuan bahawa kita usah rasa macam kita ni ahli syurga sangat-sangat lah. Kita jangan rasa macam kita akan masuk syurga sangat-sangat lah. Berarti dalam diri manusia yang beriman ni, kita bimbang kalau-kalau kita masuk neraka. Bukankah demikian? Kita bimbang kalau-kalau amalan kita tak diterima. Kita bimbang. Kita bimbang kalau-kalau sebenarnya kita munafik. Kita bimbang. Namun tuan-tuan, orang yang mengikut petunjuk, meskipun dia bimbang tentang amalannya, dia bimbang tentang adakah dia masuk syurga atau tidak, dia bimbang adakah Allah memandangnya dengan pandangan rahmah atau tidak, meskipun dia bimbang, fala khaufun alaihim. Actually, tiada kebimbangan ke atas engkau. Meskipun engkau bimbang, Allah memujuk hati kita dengan mengatakan bahawa la khaufun alaihim. Tiada kebimbangan ke atas engkau. Meskipun engkau bimbang, benda yang kau bimbang itu tidak akan menggusarkan, tidak akan menyusahkan, tidak akan ada efek pun kepada engkau. Apa yang kau bimbang? Kita bimbang seminggu sebelum dapat gaji, tak ada benda nak makan. Tiada kebimbangan tersebut. Meskipun kita bimbang tak ada benda nak makan, lihatlah esok, lusa, minggu depan, ada sahaja benda yang kita akan makan. Dan kita survive dalam tempoh seminggu itu. Apa yang kau risaukan? Engkau risaukan bahawa Allah nanti amalan tak diterima. Itu yang kita bimbangkan. Maka Allah bagi tahu tiada kebimbangan ke atas dia. Bermaksud akhirat esok dia akan terima catatan amalan dia dan dia akan dapati bahawa Allah terima. Benda yang dia bimbangkan itu la khaufun alaihim. Tiada kebimbangan ke atas dia. Lihat bagaimana kita perlu imbang antara dua. Kita tidaklah overconfident bahawa amalan kita diterima. Namun kita juga tidaklah negatif terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasakan diri kita ni belum layak masuk syurga, namun tiada kebimbangan ke atas orang ini. Akhirat esok bila kita datang jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana kita berada di jalan petunjuk, nescaya tiada kebimbangan ke atas kita. Syurga insya-Allah milik orang-orang yang sebegini. Sebab itulah dalam ayat ini Allah sebutkan, kita baca balik ayatnya. Ihbitu minha jami'a, turunlah kalian seluruhnya daripada muka bumi ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Apabila datang petunjuk dari aku kepada kalian, lalu sesiapa dari kalangan kalian yang ikut petunjuk itu, fala khaufun alaihim, maka tiada kebimbangan ke atas mereka. Meskipun mereka bimbang tentang masa depan,
yang mereka bimbang itu tiada ke atas mereka. Dan ayat itu berakhir dengan walahum yahzanun, dan mereka tidak lagi bersedih. Oh, ayat bawah tu lain Ayat bawah tu tak kata pun tiada kesedihan ke atas mereka. Allah tak sebut begitu. Ayat bawah Allah tak kata tiada kesedihan ke atas mereka. Allah tak sebut begitu. Ayat bawah Allah sebut lahum yahzanun, tidak mereka bersedih. Bermaksud tuan-tuan, selaku orang yang beriman, selaku orang yang memeluk petunjuk, apabila petunjuk datang, apa-apa sahaja yang telah berlalu tentang masa lalu, usah kita sedih. Sebab tak wajar orang yang mengikut petunjuk bersedih tentang masa lalu. Sebab ayat tu Allah sebut tidak mereka bersedih. Bersedih is not part of them tentang masa lalu. Manusia bimbang tentang masa depan, sedih tentang masa lalu. Orang yang mengikut petunjuk, memeluk petunjuk itu, tiada apa yang perlu mereka sedihkan tentang masa lalu. Oh, masa lalu aku bermaksiat, usah bersedih tentang masa lalu. Move on dengan petunjuk ini. Oh, masa lalu aku lara, aku rugi, maka usah bersedih tentang masa lalu. Move on, peluk petunjuk ini, bergerak ke depan. Allah akan uruskan benda-benda yang kita buat pada masa lalu. Mereka tidak bersedih. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tiada kebimbangan ke atas mereka, tidak mereka bersedih. Komen di bawah tuan-tuan, mengikut petunjuk, tiada kebimbangan ke atas mereka, mereka tidak bersedih. Komen di bawah tuan-tuan, mengikut petunjuk, tiada kebimbangan ke atas mereka, mereka tidak bersedih. Komen di bawah tuan-tuan, mengikut petunjuk, tiada kebimbangan ke atas mereka, mereka tidak bersedih. Wallahu alam. Tuan-tuan, saya nak minta maaf sekali lagi apabila kerana saya tak boleh nak live semalam. Justru itu saya buat video rakaman ini sebagai ganti yang semalam. Doakan semoga-moga ke depan tiada lagi tanda berkontak yang kita cancel ataupun yang kita gantikan, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih kerana sokong perjuangan Haji Ibrahim selama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Pagi yang baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontak sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Allahu Akbar.